Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita bertemu pada 17 Ramadan Al-Mubarak malam ini. Dan kita sedang berada pada suasana nuzulul Quran dan kita berada pada persiapan untuk menghadapi 10 malam terakhir. Dan bersempena 17 Ramadan ini, kita Tadabbur Center sajikan kepada saudara-saudari semua surah yang ke-17, iaitulah Suratul Isra'. Surah yang mengandungi 111 ayat, 1564 kalimah, 6460 huruf. Ia adalah surah yang ke-17 menurut Mushaf Al-Quran kita dan surah yang ke-50 menurut turutan penurunan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran ia berada pada juzuk yang ke-15. Dan tuan-tuan, puan-puan sekalian, nama surah ini mempunyai hikmah yang sangat besar menurut kajian yang telah dilakukan oleh Dr. Umar Ali Hassan Arafat dalam tesis PhD beliau. Apa yang menarik mahu saya kongsikan mengenai tema surah ini, berdasarkan nama surah yang terletak pada ayat yang pertama surah ini, beliau berkata selepas menganalisa banyak karya-karya tafsir maudhu'i li suratil Quraniyah, nama surah ini adalah bermaksud perjalanan pada waktu malam. Kerana ayat yang pertama berbicara tentang Allah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra'. Jadi berdasarkan ayat yang pertama ini, maka dapatlah kita fahami Al-Isra' ini adalah perjalanan malam yang Nabi diperjalankan dengan kekuasaan Allah. Lalu dengan kekuasaan Allah, Nabi sampai pada malam yang sama baginda bertolak. Perjalanan yang sangat menakjubkan, kelajuan yang sangat luar biasa. Hanya dengan izin Allah, Nabi sampai ke Masjidil Aqsa yang diberkati. Jadi, menganalisa ayat yang pertama, kata Dr. Umar Ali ini, menganalisa ayat yang pertama, maksud Al-Isra' berdasarkan ayat yang pertama, maka tema surah ini menurut beliau adalah surah yang mengemukakan tarbiyah kepada umat Nabi Al-Isra'. Surah ini memaparkan tarbiyah yang seharusnya dilakukan, pelan bertindak dari aspek pendidikan kepada umat Nabi Muhammad, umat Nabi yang telah diperjalankan, agar mereka diberikan Allah kemenangan ke atas Bani Israel yang telah meninggalkan dustur ilahi ataupun telah meninggalkan ajaran kitab mereka Taurat. Maka Al-Quran datang untuk menyebut apa yang telah disebut di dalam Taurat, tetapi umat Bani Israel telah mengabaikan apa yang telah disebut dalam kitab Taurat. Maka sekarang giliran kita untuk mengikuti apa yang Quran sebut tentang apa yang disebut dalam Taurat. Lalu kita amalkan. Dengan bila kita amalkan segala apa yang telah Allah Ta'ala beritahu, ya, maka kita amalkan sebagai satu bentuk tarbiyah. Maka insya-Allah dengan mengamalkan ayat-ayat berkenaan, maka Allah akan memberikan kepada umat ini kemenangan ke atas Yahudi Bani Israel yang melakukan kerosakan dan kesombongan pada waktu ini. Sebab itu kalau tuan-tuan meneliti, ya, daripada ayat, ya, 23, ya, wa qada rabbuk, ya, Allah Taala telah memerintahkan. Jadi wa qada rabbuk ini syarat dengan pesan-pesan dan wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan syirik kepada Allah, berbuat baik pada ibu bapa, jangan berkata uffin kepada mereka, merendah diri dan berdoa Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudian memberikan kepada kaum kerabat, ya, hak mereka, yakni memberikan kepada mereka sedekah dan zakat.
ya. Kemudian jangan membazir, kemudian jangan bakhil, kemudian jangan kamu membunuh anak-anak kamu takut kepada rezeki, jangan mendekati perzinaan, jangan membunuh, jangan melakukan perbuatan zalim kepada harta baitul mal, jangan kamu berdusta dalam sukatan perniagaan, jangan mengikuti sesuatu yang bukan kamu diberikan ilmu, jangan berjalan dengan sombong. Semua titah perintah ini pernah dikemukakan di dalam Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihi salam. Tetapi duka citanya mereka ini telah mengabaikan ajaran Taurat, lalu Allah Subhanahu wa taala menghina mereka dan tidak lagi memberikan kepada mereka khilafah dan kepimpinan. Wa ataina Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israel. Tetapi malangnya Bani Israel, ya, kerana sombong, ya, kerana ulu, ya, kerana fasad, Allah Subhanahu wa taala telah mengenepikan mereka daripada menjadi khalifah dan khilafah. Jadi kepada siapa pengganti, ya, kepimpinan dunia, maka Allah taala mahu beri kepada umat Nabiul Isra, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita berpegang teguh kepada ajaran hadzal Quran yang dikemukakan dalam suratul Isra, maka akan berlaku apa yang Allah Ta'ala sebut dalam muka surat yang pertama suratul Isra, iaitulah kemenangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas Yahudi yang sombong, yang melakukan kerosakan sampai ke waktu ini. Sampai ke waktu ini kita bakal melihat iaitulah kesombongan mereka dan kerosakan yang mereka buat. Sentiasa ada sahaja, ya, kerosakan yang mereka berada di belakang tabir. Allah Ta'ala akan membalas mereka dengan mendatangkan hamba-hamba kami, ya, yang menuruti apa yang telah disebutkan tadi, titah perintah dan wasiat daripada Allah Ta'ala tadi, ya. Di mana pada ayat yang ke-7 surah ini Allah Ta'ala mengemukakan apa bakal terjadi di masa hadapan. Ini antara janji Allah yang pasti akan berlaku, iaitulah kemenangan ke atas bumi Isra. Ya, kemenangan ke atas bumi Isra. Ya, pada waktu ini tidak semua tanah itu milik umat Islam. Bahkan satu persatu dijajah oleh Yahudi, Zionis. Akan datang satu ketika ayat 7 ini akan berlaku. Janji Allah pasti terjadi. Iaitulah, ya, akan datang, ya, apabila janji kedua terjadi, kaum muslimin, umat Nabi Muhammad yang menuruti titah perintah wa qada rabbuk tadi, iaitu mereka akan menyebabkan buruknya wajah-wajah orang-orang Yahudi Zionis ini, dan mereka akan memasuki Masjidil Aqsa kama dakhaluhu awwala marrah, sebagaimana orang-orang terdahulu berjaya masuk ke dalam Masjidil Aqsa, iaitulah merujuk kepada generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemuncaknya adalah generasi yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, wal yutabbiru ma alau tatbira. Dan akhir zaman nanti, ya, kalau tidak kita, anak kita, kalau tidak anak kita, cucu kita akan menyaksikan peristiwa ayat 7 di mana pencakar-pencakar langit yang dibina di Israel berkenaan di Baitul Maqdis satu hari nanti, ya, akan dimusnahkan oleh pasukan kaum muslimin sebaik-baik tentera. Tuan-tuan, itulah lebih kurang, ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala menyebut nama surah ini, ya, sebagai suratul Isra. Satu perkara yang menarik, tuan-tuan, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang terjadi dalam sirah pakej sekali. Lepas Isra, Nabi terus pergi Mi'raj. Tetapi kenapa Quran memberi liputan dalam bentuk dua surah yang berbeza? Bahkan jauh. Suratul Isra, surah yang ke-17, suratul Najm adalah berada di penghujung Al-Quran. Kenapa jauh, ya, jarak antara surah, sedangkan ia adalah peristiwa yang berlaku sekali, ya, pakej sekali. Dan kenapa tidak satu surah yang sama menyebut Isra dan Mi'raj? Kerana tema ataupun pengajaran daripada setiap peristiwa menyebabkan surah yang khusus diturunkan. Untuk peristiwa Isra, suratul Isra. Untuk peristiwa Mi'raj, suratul Najm. Jadi saya tidak mahu mengulas suratul Najm, yang saya nak ulas adalah suratul Isra. Dalam peristiwa Isra, apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bertemu dengan ruh para anbiya. Nabi mengimamkan salat 2 rakaat bersama dengan para anbiya. Nabi sebagai imam, seluruh para nabi adalah makmum. Kenapa? Kerana memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup sekalian para anbiya dan penyudah.
Nabi lah yang akan menyempurnakan syariat Nabi-Nabi terdahulu. Umat Nabi Muhammad lah yang akan memberikan penamat, yang akan menyebabkan sempurnanya syariat Allah di atas muka bumi. Allah Ta'ala tidak lagi memberikan kepercayaan kepada umat daripada Nabi-Nabi di Baitul Maqdis, kerana kerosakan yang mereka lakukan sampai ke waktu ini. Sebab itulah Nabi yang dipilih pada malam Isra' untuk mengimamkan solat para anbiya. Maka tema kepimpinan, Allah pilih Nabi untuk memimpin para anbiya, bermaksud Allah pilih umat Nabi Muhammad untuk memimpin dunia sekalian umat manusia dengan syariat Islam. Subhanallah. Sebab itulah surah ini dari awal hingga ke akhir bertemakan persiapan yang perlu dilakukan untuk Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Nabiul Isra' ke atas musuh mereka yang pasti tak senang dengan pemilihan Nabi Muhammad sebagai Rasul dan bukan daripada keturunan mereka. Sebab itulah ada kisah dalam suratul Isra' ini, apa yang disebut oleh Iblis kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, la ahtanikanna, dendam kesumat. Ya, kasarnya ucapan, biadabnya ucapan Iblis kerana marahnya kepada Adam alaihi salam sebagai khalifah. Jadi penyakit hasad dengki antara penyakit hati yang dipaparkan dalam suratul Isra'. Sebab itulah di penghujung suratul Isra' Allah Ta'ala mengisytiharkan Al-Quran sebagai syifa daripada penyakit-penyakit hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dan untuk melahirkan umat yang merendah diri dan tawaduk dan bukan sebaliknya perangai seperti umat Yahudi, maka suratul Isra' kita akan dapati berkesudahan dengan sujud sajadah. Bahkan berakhir dengan perintah-perintah agar sujud dengan penuh khusyuk, merendah diri dengan Al-Quran yang diturunkan. Ya, tuan-tuan boleh lihat macam mana kesudahan suratul Isra'. Ya, berakhir juga dengan takbir selepas surah ini bermula dengan tasbih, kerana inilah didikan Allah kepada umat yang akan menggantikan umat Bani Israel yang gagal menjalankan tugas sebagai khalifah. Ya, jadi tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan surah ini adalah mengeluarkan umat ini daripada kegelapan malam. Al-Isra' maknanya berjalan di waktu malam. Tidak berada di satu lokasi tetapi berjalan. Jadi surah ini mengajar macam mana umat ini diperjalankan Allah. Macam mana umat ini mesti follow apa yang Allah Ta'ala dah aturkan. Bila dia berjalan mengikut apa yang Allah Ta'ala aturkan, Allah Ta'ala akan memberikan kepada umat ini berjaya sampai ke destinasi. Bagaimana Nabi SAW berjaya sampai ke destinasi. Allah Ta'ala akan berikan kemenangan walau kuat mana pun musuh yang menentang. Jadi subhanallah, Allah Ta'ala menegaskan banyak kali dalam surah ini, iaitulah hadal Quran, hadal Quran, hadal Quran. Ya, sebab itulah Allah Ta'ala sebut inna hadal Quran yahdi lillatihi aqwam. Allah Ta'ala menegaskan agar umat Nabi Muhammad mesti belajar daripada kesilapan orang-orang Israel dahulu kala, iaitulah mereka khianat kepada ajaran yang telah diturunkan kepada mereka, kitab suci Taurat. Maka inilah surah yang menegaskan berkali-kali, surah yang paling banyak menyebut perkataan Al-Quran di dalam 114 surah. Suratul Isra' adalah juara carta dari sudut menyebut lafaz perkataan Al-Quran dan hadal Quran. Maka itulah formula, satu-satunya formula untuk Allah Ta'ala membantu kita mengatasi musuh-musuh kita. Kerana musuh-musuh kita adalah musuh-musuh para anbiya dahulu kala. Jumlah mereka sentiasa lebih besar daripada jumlah kita. Maka susah kita nak menang kalau berdasarkan logistik dan kekuatan militeri ketenteraan. Tetapi dengan Allah Ta'ala berada bersama dengan kita, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Wallahu ma'as sabirin. Jadi tuan-tuan, surah ini memaparkan bukan sekadar peralihan kepimpinan, tetapi apa yang perlu dibuat agar kamu benar-benar layak memimpin wahai umat Nabiul Isra', dan lebih daripada itu Allah Ta'ala mengurniakan kemenangan. Ya, jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dengan membaca suratul Isra', ya, kita akan
menjadi generasi yang benar-benar layak untuk Allah Ta'ala kurniakan kemenangan di akhir zaman khususnya, maka tuan-tuan, puan-puan sekalian, ya, kalau kita dapat membaca surah ini daripada awal hingga ke akhir, maka syarat dengan pesan-pesan yang bersifat tarbawi, ya, pelan yang perlu dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Ya, perkataan tahajud tidak disebut di dalam Al-Quran, qiyamul lail banyak, tetapi perkataan tahajud menariknya hanya disebut di dalam suratul Isra, iaitulah pada ayat 79. Nak habak mainnya, nak katanya, ini persiapan yang perlu dilakukan, iaitu persiapan kerohanian, ya, pergantungan yang teguh kepada Allah, ya. Maka dengan apa yang disarankan oleh suratul Isra kita lakukan, maka Allah Ta'ala akan memperjalankan umat ini kepada kemenangan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.